Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang rakan-rakan KP PJPK untuk bersama yang bersama sama pada petang ini. Saya sangat menghargai masa, ruang dan peluang yang telah diberikan. Okey, kita akan untuk sesi ini kita tak akan mengambil masa selama 2 jam lah. Okey, kita boleh ringkaskan. Okey, mungkin dalam 1 jam lah kita akan buat petang ini. Sebab program hari ini just berunsur santai, unsur santai. Dan cuma nak pastikan momentum tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan yang sangat baik lah. Okey, dalam pelaksanaan dan pengajaran subjek PJPK lah. Okey. Okay, sebelum tu saya nak maklumkan jugalah berita sedih di atas pemergian seorang GB di dalam daerah kita, iaitu Cikgu Ainisah binti Sabili, Guru Besar SK Jalan Bintang. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah dan semoga roh beliau ditempatkan di kalangan orang yang beriman, dan bagi yang bukan beragama Islam mungkin boleh bertafakkur lah seketika. Okey, Al-Fatihah. Amin. Bismillah. Okey, baiklah, kita mulakan sesi kita pada hari ini. Okey. Yang pertama sekali, apa yang saya nak kongsikan adalah berkaitan dengan subjek. Okey. Yang paling penting sekali adalah saya nak mengucapkan penghargaan. Penghargaan disebabkan komitmen tuan-tuan dan puan-puan yang sangat baik dalam memastikan pelaksanaan PJPK di dalam daerah kita, walaupun kita berdepan dengan PDBR, dan saya tahu banyak cabaran yang perlu rakan-rakan hadapi dalam melaksanakan PJPK, dan sudah tentulah ia memberikan sedikit tekanan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam melaksanakan PJPK. Dan kita maklum bahawa subjek PJPK adalah sangat sukar untuk dilaksanakan pada ketika ini. Tambahan lagi disebabkan kemampuan pelajar-pelajar kita yang tidak yang menghadapi masalah dari segi device, dan kita terpaksa membuat PDPR secara hybrid, sama ada online ataupun offline, ataupun gabungan lah. Dan sudah pasti ia akan meningkatkan sedikit momentum pengajaran tuan-tuan dan puan-puan. Namun kita tak boleh menjadikan COVID-19 itu menjadi halangan untuk kita, sebab kita dah mengharungi COVID-19 ini selama setahun. Jadi kita dah mengambil pengajaran iktibar telah apa yang telah berlaku. Jadi kita kena ada plan untuk merancang strategi bagaimana kita nak menghadapinya. Kalau di peringkat JPN tak akan terima alasan kita COVID. Sebab bagi mereka COVID itu adalah masalah dunia. Dan kita perlu cuba menyesuaikan diri dan cuba mencari jalan bagaimana kita nak menghadapinya. Dan apapun, saya sekali lagi mengucapkan tahniah dan menghargai dan mengucapkan terima kasih di atas segala jasa baik tuan-tuan dan puan-puan dalam memastikan pelaksanaan PJPK di peringkat sekolah. Yang seterusnya, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,
Saya dengan ini telah menubuhkan dan saya pun berbincang perkara ini dengan timbalan bahawa kita perlukan tim task force. Oh, yang ni bukan PBD salah ni. Itulah terlalu banyak task force ni kadang-kadang memeningkan jugalah. Okey. So macam ni. Disebab saya seperti yang tuan-tuan dan puan-puan maklum bahawa saya sekarang ni adalah bergerak secara solo lah untuk subjek sains sukan pula, untuk subjek sains sosial disebabkan sahabat saya Madam Soran telah bersara dan sebenarnya satu kehilangan jugalah bagi kami di PPD Miri sebab beliau merupakan seorang yang sangat-sangat komited dalam kerja. Okey, jadi disebabkan ketiadaan beliau, kami telah merancang bahawa perlunya kita tubuhkan satu task force di mana tim task force ni akan membantu daerah Miri, PPD Miri dalam memastikan PJPK dan SEGAK ini berjalan dengan lancar. Okey, maksudnya individu-individu yang dilantik ini merupakan individu yang diberi amanah dan tanggungjawab untuk membantu PPD Miri dalam kelangsungan PJPK. Okey. Jadi untuk subjek sains sosial dia banyak yang paling utama adalah sejarah, geografi, PJPK, PSP, muzik dan pendidikan moral, dan semua ni ada tim task force yang tersendiri. Dan tim task force ni, individu guru-guru yang dilantik ini kami akan keluarkan surat pelantikan dan kami juga akan memberikan sidil penghargaan. Okey, so ini adalah yang telah diputuskan, tapi kalau ada tuan-tuan dan puan-puan yang berminat boleh sebab kelebihannya KP-KP yang dilantik ini mendapat bimbingan terus daripada saya lah, direct bimbingan, dan ada akses terhadap data-data PPD, data-data PPD Miri, maksudnya data-data dari segi subjek PJPK lah, maksudnya dari segi PBD, dari segi SEGAK. So sebab itu yang akan kami bincangkan di dalam tim ini. Okey, so untuk tim task force ni untuk seperti sekolah rendah dulu lah, SK Sungai Laung adalah Cikgu Sabit lah. Okey, sebab Cikgu Sabit juga merupakan MLT saya lah, di mana kita ada 6 buah sekolah fokus, SMK Wujud, SMK Sen Kolomba, SK Sungai Laung, SK Merbau, SDKC Wakong, dan juga SK Tumung Datuk Mui. So saya pilih di kalangan 6 sekolah fokus ini jugalah, dan juga beberapa sekolah lain. Okey, dan yang kedua adalah SK Agama Miri lah, Cikgu Sabri. Okey, Cikgu Sabri saya akan bantu saya dari segi pembinaan sistem lah nanti. Okey, menggunakan Google Classroom dan juga dari segi penghantaran, perekotan tu nanti Cikgu Sabri akan bangunkan lah, dan bersama saya. Harap Cikgu Sabri boleh saya sebelum ni sebenarnya saya dah ada juga lah bincang dengan PKKO SK Agama berkaitan dengan perkara ni. Okey, so harap Cikgu Sabri tak ada masalah lah. Okey, dan SK Merbau okey, alhamdulillah Cikgu Sabri Cikgu Sabri. Okey, Cikgu Sabri orang Limbang saya pun orang Limbang juga. Jadi senanglah untuk kita bekerjasama. Dan SK Merbau ni adalah Cikgu Zahir lah, Cikgu Muhammad Zahir, juga merupakan MLT saya, dan sudah tentulah okey, kita akan sama-sama lah membantu sekolah. Jadi saya tidak langsung boleh membantu daerah juga lah. Dan yang sekolah menengah adalah Cikgu SMK Datuk Puan Maisuri. SMK Datuk Puan Maisuri ni adalah Cikgu Syarizal sebab saya pun baru mendapat maklumat yang bahawa beliau telah berpindah ke SMK BP disebabkan konstrukturan atas keperluan lah.
Dan saya percaya disebutkan di SMK Chonghua memang banyak guru PJPK kan, dan di SMK Chonghua ni kebanyakan guru PJPK ni adalah guru guru sains sukan. Cuma sayangnya SMK Chonghua ni tak nak menawarkan subjek sains sukan. Itulah di JPN pun ada kita sebutlah sebelum kemungkinan pentadbir Cikgu Albert belum bersedia lah untuk mewujudkan subjek sains sukan. Okey, setakat ini kita ada SMK Lutung dan juga SMK Mubau, okey, untuk daerah kita. Dan SMK Chonghua adalah Cikgu Chang lah. Terima kasih kepada Cikgu Chang yang turut bersama, sangat sporting, dan beliau lah yang banyak membantu. Cikgu Chang, Cikgu Chang dengan Cikgu Syarizal adalah individu yang banyak membantu saya ketika melaksanakan Karnival Sigap pada tahun lepas. Dan saya juga ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan tahniah di atas sokongan SMK Chonghua dalam penganjuran Karnival Sigap, okey, pada tahun lepas, dan sangat bagi saya itu adalah satu pencapaian yang sangat baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim Cikgu Syarizal dan juga KP SMK Chonghua Miri dan juga tim beliau dalam memastikan Karnival Sigap itu berjalan dengan lancar, okey, sangat bagus. Dan jika tidak ada halangan, kita akan laksanakan lagi pada tahun ini disebabkan program itu mendapat pujian daripada JPN. Cuma sayangnya kita tak hantar laporan kepada JPN juga, sebab semalam saya bincang dengan Cikgu Nawi. Cikgu Nawi kata, Cikgu, kenapa tak hantar laporan ni kepada JPN? Dia kata, saya kata saya cuma hantar laporan ni kepada timbalan saja. Dia kata, kalau dia sayang Cikgu, sebab saya perlukan laporan untuk saya angkat ke JPN, dia kata. So selepas ni apa-apa aktiviti PJPK dia peringkat PPD ataupun peringkat sekolah, kita kena sekolah kena hantar kepada saya, dan saya akan panjangkan kepada JPN lah untuk rekod kepada JPN, no? Okey. So okey, terima kasih Cikgu Zahir dan terima kasih kepada Cikgu Zahir dan juga Cikgu Zahir atas kehadiran. Okey, so saya sangat perlukan kerjasama sebenarnya saya perlukan kerjasama semua KP, terutamanya tim task force inilah untuk membantu saya. Okey, untuk BJPK, sebenarnya untuk BJPK ni saya faham kita mungkin menghadapi masalah dalam perancangan. Mungkin ada perancangan yang kita rancang tu yang kita rancang tu terencat disebabkan keadaan sekarang PDPR. Namun apa yang kita perlu buat adalah kita perlu selaraskan balik. Kita kena review balik RPT kita untuk memastikan silibus dalam DSKP itu kita follow, okey. Dan saya juga nak pastikan program-program peningkatan murid itu dilaksanakan dan juga program peningkatan guru. So semua ni ada dalam SKPMG itu standard 3. Semua ni ada dalam standard 3. Okey. 3.1. Dan saya naklah pastikan semua KP mematuhi dan mengikuti apa yang telah digariskan dalam standard 3 tadi. Dan jika ada peluang dan ruang, saya akan pergi kepada sekolah tuan-tuan dan perempuan untuk melihat balik, untuk membantu apakah aspek yang boleh kita tambah baik. Okey. Dan perkara ini juga saya akan bincangkan bersama tim task force lah. Apakah langkah, peranan yang kita boleh mainkan untuk membantu pihak sekolah, okey. Dan of course lah dalam ketiga ini kita perlu pastikan yang PNC itu berlaku, okey. Walaupun kita dalam arena PDPR
kita kita perlu juga laksanakan PSC, di mana PS ni boleh kita laksanakan secara online kan. Tak ada masalah sebenarnya. Jangan anggap PSC itu hanya dibuat semasa bersemuka. Kita boleh buat juga. Cuma kita boleh pilihlah apakah strategi PSC yang boleh kita lakukan yang memudahkan kita. Okey. So itu berkaitan dengan aspek PJPK. So ada tak respon daripada daripada rakan-rakan KP berkaitan dengan subjek PJPK ini? Ada contohnya berkaitan dengan isu ataupun berkaitan dengan cabaran-cabaran yang telah dilalui dan dan boleh kongsikan kepada saya lah. Okey, saya buka kepada persoalan ini kepada semua KP lah. Jika ada persoalan kita boleh utarakan dan di sini, dan kita berlapang dada untuk membantu lah. Kalau saya tak dapat bantu, mungkin rakan-rakan KP yang lain boleh membantu. Ada tak? Di mana kami rasa itu yang paling sesuai untuk itu. Okey, Cikgu Chang. Silakan Cikgu Chang. Ya, Cikgu Riza, saya nak ada satu soalan. Saya nak tanya apakah status SEGA sekarang? Okey, SEGA kita akan masuk part itu kemudian. So, sekarang kita nak bincang PJPK dulu, Cikgu Chang. Okey. Okey, thank you Cikgu Chang. Okey. So, ada soalan lain? Semua peserta kita itu tolong buat LGT. Ada tak soalan lain? Yang datang yang hadir hari ini di mana? Sebelum atau ada 3 blok handle. Itu memang banyak. Mengapa kita tidak membuat lampas sikit? Itu bila tuan-tuan nanti karena online terus supaya buka. Okay. So kalau macam tu saya pilih lah. Okey. Okey, saya nak minta cikgu ni lah. Okey, cikgu Caroline. Caroline juga merupakan seorang MLT saya lah. Okey, cikgu Caroline, boleh bagi respon? Mana? Okey, cikgu Caroline, ada di kalian. Okey, kalau tak kita panggil rakan saya lah. Cikgu Wasli. Cikgu Wasli, ada apa-apa respon tak Cikgu Wasli daripada SKS Nadine kan? Cikgu Wasli. Jadi dia ada 4 hari, tuliskan 4 hari. Kemudian inilah peserta termasuk Cikgu Wasli termasuk. Oi, kita malu-malu semua ni. Okey, tak apalah, kita teruskan okey, macam ni. Untuk SEGA, okey. Cikgu Wasli ada apa-apa nak respon? Cikgu Wasli, ada apa-apa nak respon? Belum je tu, tak apa. Okey. So macam ni, untuk SEGA seperti mana yang telah Cikgu Chang tanyakan tadi. Okey, saya pun ada berbincang perkara ini dengan Cikgu Nawi. Kalau ikutkan pelaksanaan SEGA pada tahun ini adalah sekali sahaja. Kalau ikutkan kita pelaksanaan SEGA pada tahun ini adalah sebanyak 2 kali, Mac dengan Oktober kan, Ogos kan. Tapi pada tahun ini telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bahawa SEGA pada tahun ini dilaksanakan pada bulan Ogos. Okey, sekarang kita dah Ogos, okey. Cuma disebabkan kita masih lagi PDPR, maksudnya kita perlu menunggu ketetapan KPM, okey. Dan yang pastinya apa yang telah saya bincangkan dengan Cikgu Nawi, SEGA ini tidak boleh dilaksanakan secara online sebab ada daerah yang melaksanakan secara online.
Ah, ah, maksudnya apa? Bila okay, kita cikgu lawan. Minta maaf cikgu, Okey. suara kurang jelas lah cikgu. Oh, ya Yang ke? ada gangguan di belakang suara, ada TV ke apa, tak tahu suara apa yang di belakang, macam Okey, ganggu okey. lah, susah nak Okey, dengar okey. cikgu. Sorry ya. Sebab kita ada dua sesi sebenarnya, Cikgu Lau dengan apa? Dengan apa? Dengan sains matematik dia. So saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Okey, macam ni. Okey, untuk Sega, okey, untuk Sega, kita tak boleh buat secara online, okey. Maksudnya kita kena buat secara bersemuka, okey. Kita kena buat secara bersemuka disebabkan faktor apa? Individu yang apa melaksanakan ujian Sega tu. Contohnya kalau kita minta ibu bapa yang melaksanakan ujian Sega kan, contohnya kita minta bantuan ibu bapa, sebab ibu bapa dia tidak dilatih, ditrain tidak ditrain yang bagaimana nak melaksanakan ujian Sega. Jadi disebabkan itu kita perlu ada perancangan, okey. Saya sebenarnya pun nak buat secara online sebenarnya, tapi disebabkan pandangan daripada Cikgu Nawi, okey, disebabkan pandangan Cikgu Nawi itu, jadi saya pun hold dululah saya punya perancangan. Tapi yang pastinya kita dalam tempoh sekarang ni kita perlu ada perancangan, okey. Sebab bila masa sahaja KPM akan beri arahan bahawa ujian Sega akan dibuat. Okey. So apa yang saya minta daripada tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu ada perancangan. Kita dah sediakan satu jadual di peringkat sekolah. Okey. Katalah hari Isnin. Okey. Siapa yang akan menduduki ujian Sega? So kita dah ada name list tu. Okey. Maksudnya kita dah ada siap. Okey, hari Isnin siapa pelajar mana hari. Bila saja buka sekolah kita terus buat ujian tu. Jika arahan tu dah dikeluarkan. Okey, tapi kita mesti buat perancangan. Maksud saya kita dah ada perancangan. Okey. Hari Isnin pelajar mana, kelas mana. Okey, dalam sehari itu siapa yang akan melaksanakan ujian, pelajar mana yang akan melaksanakan ujian Sega. Okey. Sebab kenapa saya kena buat macam ni, saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan, sebab nanti kita tak akan cukup masa. Okey. Sebab tempoh yang diberi adalah pada 1 Ogos hingga 31 Oktober untuk kita laksanakan. So bagi sekolah kecil tidak ada masalah untuk melaksanakan ujian Sega, tapi bila sekolah besar enrollment besar, itu yang akan menjadi masalah. Jadi kita perlu ada strategi. Okey. Maksudnya sebab PJPK kan ujian Sega kan kita boleh laksanakan waktu PDP kan. Jadi bolehlah berbincang dengan pihak pentadbir untuk atur. Okey, macam mana nak melaksanakan ujian Sega di peringkat sekolah, sama ada kita pinjam waktu subjek lain ke, ataupun kita nak nak buat sebelah petang ke kan. Jadi kena pandailah. Tapi yang penting perkara ni perlu diputuskan oleh pihak pentadbir. Jangan kita buat sendirilah. Saya cuma boleh cadangkan, tapi maksudnya saya bukan arahkan, saya cuma cadangkan, boleh berbincang dengan guru mata pelajaran yang lain untuk give and take lah. Macam ada setengah sekolah dia akan pinjam masa, tapi saya nasihatkan kalau kita pinjam masa, pastikan masa yang kita pinjam tu ada latihan yang diberikan oleh guru mata pelajaran tersebut, supaya masa yang sepatutnya, katalah masa tu adalah waktu BM. Okey, so maksudnya jangan guru mata pelajaran BM tu, guru subjek BM tu dia lepas tangan. Dia sepatutnya sediakan satu
tugasan yang boleh dibuat di rumah lah. Maksud saya macam tu cadangan sahajalah. Saya bukan arahkan saya rasa cikgu lebih arif di sekolah masing-masing bagaimana budaya ataupun cara pentadbiran PGB masing-masing. Okay. So persediaan. Dari yang aspek kedua adalah persediaan. So maksudnya persediaan di sini adalah dari segi peralatan. Okay. Pastikan peralatan kita cukup. Kalau tak cukup, apakah langkah kita? Apakah kita punya apakah kita punya plan? Contohnya rancangan kita lah, persediaan. Contohnya kalau ada yang rosak kita boleh bagi. Kalau tak cukup mungkin kita boleh tambah, mungkin kita boleh gunakan mungkin BIDG ataupun mungkin PCG kalau dapat, kalau ada baki. Okay? So kena fikirkan. So kalau peralatan kita tidak cukup, sebab punya ada perancangan, tadi mungkin dengan peralatan yang kita ada, berapa orang student yang boleh melaksanakan ujian segat dalam satu masa. So kita kena lihatlah kepada perancangan kita dan juga peralatan kita mencukupi ataupun tidak. So yang ketiga adalah saya nak katakan adalah berkaitan dengan intervensi. Okay, apakah intervensi kita di peringkat sekolah bagi memastikan kecergasan, bagi memastikan kesihatan pelajar-pelajar kita ini sentiasa berada dalam keadaan baik. Okay, of course lah kita tak boleh pantau, of course lah kita tak boleh monitor setiap hari pelajar-pelajar kita ini untuk makan apa, nak buat apa kan. Tapi kita perlu ada alternatif, sediakan satu program yang khas untuk pelajar-pelajar kita supaya sekurang-kurangnya kecergasan mereka ini dalam keadaan yang sangat baik. Okey. Seterusnya kajian impak. Apa yang saya nak kongsikan di sini adalah berkaitan dengan kajian impak ni adalah setiap program yang kita laksanakan, kita perlu buat kajian impak. So, kajian impak ini dalam bentuk OPR lah, one page report. Okay. Dalam kajian impak itu adalah berkaitan dengan maklumat program, contohnya tarikh masa, apa program, siapa yang terlibat, berapa orang yang terlibat kan. Itu maklumat umum lah. Dan yang kedua, dia kena ada kekuatan, kelemahan, penambahbaikan, lepas tu apa tindakan susulan kita. Itu adalah satu simple kajian impak yang kita boleh buat untuk memastikan yang program kita tu betul-betul memberikan impak. Okey. Okey. So itu berkaitan dengan kajian impak lah. Okey. So yang apa? Okey. So itu pelaksanaan segat lah. So hari ini saya ada dua case study lah. Dua case study. Saya rasa case study sangat bagus dalam proses pembelajaran. Sebab case study ini digunakan di Stanford University. Okey. Mungkin selama ni kita belajar hanya berdasarkan buku, berdasarkan lecture kan, berdasarkan pembacaan, berdasarkan apa yang kita diterangkan contoh. Tapi bila kita berdasarkan case study, sekurang-kurangnya ia memberi satu gambaran dan supaya kita lebih senang masuk lah, macam senang nak ingat, dan perkara tu akan membantu kita dalam melaksanakan sesuatu perkara. Sebab tu saya gunakan konsep case study. Okey. Encik Rizanuddin, boleh saya bertanya soalan? Boleh cikgu. Saya Cikgu Kurnia dari SK Kampung Luar. Okey. Saya nak bertanya soalan, sekiranya lah sekolah dibuka semula nanti, boleh dapati ada murid-murid tak hadir. Sebab kita tahu sekarang ni ibu bapa agak enggan nak hantar murid ke sekolah kan. Faham. Jadi macam manalah kita nak, kalau memang ibu bapa insist tak nak hantar anak, kita nak buat macam tu. Okey, sebab tu cikgu. Terima kasih Cikgu Kurnia atas soalan-soalan yang sangat baik sebenarnya. Okey, sebab tu kita perlu ada perancangan cikgu. So katalah kita dah tetapkan pelajar berkenan pada hari Selasa pagi sebelum rehat. So kita boleh keluarkan pelajar tu dan gantikan dengan pelajar yang lain supaya proses ujian sekat tu berjalan dengan lancar. Dan
bila kita dapati pelajar tu ibu bapa masih insist tidak nak tak nak menghantar anak ke sekolah, tak ada masalah. Yang itu di luar kawalan kita. Apa yang kita boleh lakukan cuma adalah kita rekod lah. Kita boleh rekod dan kita boleh nyatakan justifikasi. Maksudnya nanti pelajar-pelajar berkenaan dia akan masuk dalam part yang dikecualikan kan. Tidak laksana TL. Maksudnya TL tidak laksana. Maksudnya pelajar ni akan berada dalam tidak laksana lah. Tapi kita perlu ada data tu, perlu ada setiap sekolah kena rekod. Maksudnya katalah ada 3 orang pelajar tidak laksana. Disebabkan apa? Kita bagi justifikasi lah di sana. Okey. Okey, ada soalan lain? Terima kasih Cikgu. Okey, sama-sama. Ada soalan lain? Ya, Cikgu Riza. Okey. Saya ada pertanyaan. Dari sekolah mana? Cikgu? Macam macam apa yang sorry, saya dari SK Jalan Bintang. Okey, Cikgu. Macam apa yang Encik Riza kata tadi, cadangan lah, memang itu satu cadangan kan. Ya, betul. Kita boleh macam kita boleh aturkan waktu pagi, kita gunakan waktu subjek guru mata pelajaran lain. Jadi masalahnya macam semasa almarhumah GB saya masih ada dulu kan, kita pernah juga bincang sebab ramai ahli panitia saya kata nak buat sebelah pagi macam tu untuk mengelak datang sebelah petang. Jadi kita bincang dengan guru besar, tetapi beliau pendapat beliau tak nak kita mengganggu masa subjek lain. Beliau mengutamakan masa, terutamanya masa subjek teras tu. Yes, betul. Jadi beliau lebih suka kalau kami buat waktu petang. Tapi masalahnya kita tahu kan macam masa pandemik macam ni, ibu bapa biasanya nak hantar anak ke sekolah waktu pagi pun dah berat hati. Jadi apabila masa belajar tamat, memang mereka suruh anak balik terus. Susah nak kita tahan mereka suruh datang sebelah petang. So macam mana? Maksudnya kita kena ada persetujuan daripada pihak pentadbir lah. Betul. Yang pertama sekali adalah kita perlu ada persetujuan pihak pentadbir. Apa kata cikgu laksanakan ujian siaga tu maksudnya di waktu balik tu, macam contohnya kan kita balik 12.40 kan. Kita tambah satu masa setengah jam untuk laksanakan siaga. So maksudnya kita perlu maklumkan, kita perlu berbincang dengan PIBG. Kita ambil masa tambahan setengah jam untuk mengelakkan pelajar tu balik dan kita laksanakan pada masa 30 minit yang terakhir tu. So supaya, tapi kita kena bincang dengan PIBG, dengan pentadbir, PKM, PKKO bahawa kita nak ambil masa setengah jam terakhir tu. Maksudnya katalah kita balik 12.40, kita ambil masa 12.40 hingga 1.20. So nanti parent akan ambil dalam masa 1.20 macam tu. Dan lagi bagus kalau sekolah dah ada jadual masing-masing. Contohnya, katalah hari Isnin kan. Hari Isnin pelajar ni akan melaksanakan ujian segak dan dalam tempoh setengah jam tu, kumpulan ni akan melaksanakan segak. So maksudnya ibu bapa dah maklum, anaknya pada hari ini ada ujian segak, so dia dah ready, ibu bapa dah ready. Hari ini dia ibu bapa berkenaan terpaksa ambil pukul 1.20. Hari lain dia ambil macam biasa. So maksudnya kita kena maklumkan lah, kalau kita maklumkan pada PIBG dan ibu bapa bahawa untuk kumpulan pertama hari ini, ini adalah nama pelajar, ini adalah ibu bapa yang kita kena maklumkan. So maksudnya kita dah buat siap jadual. So senanglah ibu bapa nak atur masa. Kan? Terima kasih Encik Riza, satu cadangan yang baik. Tetapi saya terfikir mungkin satu lagi masalah bagi sekolah kami lah, sebab sekolah kami ada kafa waktu petang. Tapi kafa bukan setiap hari. Ya, ada hari tertentu. Maksudnya untuk waktu petang tu maksudnya terhad juga kami. Mungkin dalam satu minggu tu kami hanya ada dua hari sajalah pilihan untuk kami. Yes, betul. Ya.
SOP. Itu antara masalah yang mungkin timbul lah ya. Macam Cikgu Khairul Naim kan, ada budak. Okey, saya nak respon soalan Cikgu Chua dulu. Adakah pihak sekolah perlu sediakan suku penerangan untuk murid yang hadir ke sekolah untuk menjalani sidang? Perlu Cikgu, perlu. Kita perlu mendapat persetujuan ibu bapa. Sebab apa-apa berlaku, sebab pihak sekolah juga akan bertanggungjawab dan pihak PBD juga akan bertanggungjawab. Macam kita buat tahun lepas kan, kita ada surat kan. Dan okey, yang Cikgu Khairul Naim, okey, faham Cikgu, ada budak yang naik van ke sekolah. Jadi apa langkah yang Cikgu Khairul Naim boleh lakukan? Cuba kenal pasti pelajar berkenaan. Kenal pasti van mana, berapa orang dalam van tu. So mungkin kita boleh sediakan hari yang khusus ataupun hari lain untuk pelajar berkenaan. Katalah, okey, kita faham. So bagi yang naik van ni, mungkin kita boleh ambil untuk budak-budak yang yang naik van ni, kita bagi keutamaan untuk kita buat waktu PJPK. Faham tak? So yang lain tu kita boleh buat setengah jam terakhir masa balik tu. Macam tu cara kita nak buat lah. Itu cadangan saya tu. Ada soalan lain? Okey, Cikgu Kong. Cikgu Kong dari Chongsan. Okey, Cikgu. Saya mau tanya, surat yang kebenaran tahun lepas masih valid kah? Setakat ni itulah yang kita akan gunakan. Bagi sesiapa yang izinkan anak dia menyertai SEGA lah, masih valid lah? Ya, masih. Apa perubahan saya akan maklumkan dari semasa ke semasa lah. Okay, thank you. Okay, terima kasih. Ada soalan lain? Sebenarnya kan, untuk pelaksanaan SEGA ni, sekolah kecil dia tidak ada masalah. Yang masalah adalah sekolah besar, komponen besar, itu sangat mencabarlah. Sebab kita tak boleh nak buat dalam satu masa tu buat ramai kan, lagipun kita terikat dengan SOP. Jadi kita kena, sebab tu kita ada perancangan, perlu ada perancangan. Sebab 80% kejayaan tu datangnya daripada perancangan. Jadi kita kena rancang, jangan gagal untuk merancang. Okey, tanpa membuang masa, saya nak menjemputlah dua orang sahabat kita untuk berkongsi berkaitan dengan intervensi yang telah dilaksanakan di peringkat sekolah. Okay? So saya sangat kagum dan saya sangat berterima kasih lah di atas dua buah sekolah ini yang saya tahu lah di bawah pengetahuan saya. Mungkin ada sekolah lain lagi yang telah melaksanakan intervensi, mungkin boleh buat perkongsian selepas ni lah. So, podcast tadi kita yang pertama adalah SK Sungai Laung lah, sekolah rendah dan kita minta sahabat kita, Cikgu Sabit untuk membuat sesi perkongsian. Hello, selamat petang semua. Boleh dengar? Boleh teruskan. Okey. Sorry ya, saya tak ada sediakan slide hari ini sebab saya berada di dalam kereta sekarang. It's okay. Okey. Itulah namanya case study. Case study ni kita just bersembang, bercerita, berkongsi lah. Okey, teruskan. Okey, maaf sekiranya ada gangguan bunyi di sebelah sebab ada rakan saya juga sedang GM sekarang ni ya. Okey, berkaitan dengan intervensi SEGA, sebenarnya sekolah saya hanya sempat mengukur berat dan tinggi saja. Jadi berdasarkan data yang diperolehi, sekolah saya ini sebenarnya memang sekolah kurang murid. Tahun 4 hingga tahun 6 hanyalah 26 orang. Jadi daripada 26 orang tu tadi, 14 orang adalah murid dia berlebihan berat badan dan obes. Oleh itu, kami telah berbincang
apa aktiviti yang paling sesuai dilakukan pada pandemik ini. Kami telah bersetuju dan sebelat suara untuk melaksanakan aktiviti skipping. Pada mulanya kami berfikir untuk mengajak murid jogging. Itu pada masa tu sebenarnya keadaan agak elok lah masa tu. Tapi bila dah kes makin naik dan rumah panjang pun tak beri orang lain masuk ke kawasan rumah panjang. Jadi kami fikir lebih baik kami bagi satu modul kecergasan fizikal dan cara pemakanan seimbang. Okey, ada 2. Yang pertama iaitu aktiviti yang kami laksanakan ialah lompat tali iaitu skipping rope. Dan yang kedua, mengamalkan pemakanan yang seimbang. Kami sertakan dengan jadual senaman, kekerapan dalam tempoh 30 hari lah. Dalam borang tersebut juga kami sediakan berat sebelum dan selepas program itu dilakukan nanti. Adakah program itu berkesan ataupun tidak? Okey, selepas program itu tamat nanti, kita akan tengok kalau dia tak berjaya, kenapa? Adakah murid itu tidak melaksanakan apa yang kita telah rancangkan untuk dia ataupun tidak? Melalui borang soal selidik lah sebab kita tak dapat bersemuka kan? Okey, itu saja. Ada apa-apa soalan? Okey, terima kasih Cikgu Sabit. Rakan-rakan lain ada tak soalan yang boleh ditanya kepada Cikgu Sabit, bagaimana Cikgu Sabit melaksanakan ataupun apakah cabaran-cabaran Cikgu Sabit dalam melaksanakan? Okey, baiklah. Saya kongsikan sedikit cabaran yang sekolah saya hadapi. Memang semua sekolah memang tak dapat bersemuka dengan murid pada masa sekarang ni kan. Jadi sekolah saya pun menghadapi masalah capaian internet dan tak dapat menghubungi murid menggunakan media sosial. Jadi kami memang sepenuhnya bergantung kepada modul yang disediakan dan respon murid melalui modul itu juga. Okey, sekian. Okey. Terima kasih. Terima kasih atas perkongsian Cikgu Sabit. So maksudnya Cikgu Sabit telah melaksanakan satu program intervensi berkaitan dengan kecergasan dan juga sempat untuk membuat membuat catatan untuk berat dan juga tinggi. So sangat bagus. So at least kita dapat tahu perbezaan pelajar kita, perubahan pelajar kita daripada Mac berapa berat dan berapa tinggi, dan pada bulan Ogos nanti berapa, ada tak perubahan kan? Jadi di sana kita boleh dapat bila kita dah dapat maklumat tu, data tu kita analisis dan kita boleh buat program intervensi. Okey, dan walaupun pada hakikatnya kan, kalau ikutkan, kalau kita nak buat ujian SEGA kan, sepatutnya kita kena buat ikut urutan bateri ujian kan sepatutnya. Timbang berat tinggi, lepas tu tekan tubi, dia ada 6 bateri ujian tu yang perlu kita ikut secara turutan. Tapi at least okey, kita ada data awal. Okay? Kita ada data awal yang mana kita boleh gunakan untuk kita membantu kita dalam melaksanakan ujian intervensi. So cabaran-cabarannya adalah disebabkan oleh tidak dapat nak bersemuka dan pelajar kan. Okey Cikgu Zabit, bagaimana dari segi saya nak tanya lah supaya pelajar rakan-rakan kita tahu
bagaimana Cikgu Sabit melaksanakan program intervensi inilah. So bagaimana dari segi peralatan, contohnya skipping rope kan, skipping rope tu adakah skipping rope tu disediakan oleh sekolah ataupun pelajar sediakan, dan bagaimanakah pelajar itu merekod dan melaksanakan skipping tu. Okey, boleh kongsikan kepada rakan-rakan kita? Okey, boleh cikgu. Okey, berkaitan dengan peralatan untuk lompat tali itu tadi, skipping rope tu memang sekolah yang sediakan lah. Jadi skipping rope dan borang beserta modul tu tadi akan diserahkan sekali serentak dengan modul PDPR tu. Disebabkan guru sendiri tak dapat ke rumah murid, kami menggunakan satu kaedah iaitu kami akan serahkan modul-modul itu tadi kepada pengawal keselamatan dan pengawal keselamatan itu yang akan edarkan ke setiap rumah panjang. Dan setiap rumah panjang itu ada wakil rumah panjang yang telah ditetapkan. Dan wakil rumah panjang itu tadi akan edarkan kepada setiap murid itulah. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Sabit. Maksudnya di sini skipping rope tu disediakan oleh sekolah. Sebab kelebihan SK Sungai Laung adalah pelajar yang tak ramai. So maksudnya bolehlah sekolah sediakan, tapi bagi sekolah yang enrollment besar mungkin agak mencabar jugalah, tapi mungkin boleh kita laksanakan dan kita minta parent lah kena sediakan. Sebab skipping rope pun kalau kita lihat di Supersep, di DIY pun tak mahal sangat rasanya kan. Boleh minta lah pelajar ibu bapa beli. Tapi bagi pelajar yang tak mampu tu mungkin kita boleh fikirkan alternatif lain lah. Okay. So dia bergantung kepada kreativiti kita sebenarnya. So dan satu lagi kan, ada halang-halang Cikgu Sabit berkongsi tentang modul. So kita nak tahu juga macam mana lah Cikgu Sabit ni menggunakan modul untuk PJPK. Jadi bila Cikgu Sabit kongsikan, kita tahu rupanya ada cara bagi pelajar-pelajar yang tak dapat mengikuti PDPR secara online, kita boleh buat modul. So dah halang-halang tu kita minta Cikgu Sabit untuk buat perkongsian lah tentang modul PJPK yang telah digunakan. Okey, silakan sekali lagi Cikgu Sabit. Okey, baiklah. Berkaitan dengan modul PJPK, sekolah saya memang menggunakan kaedah berasaskan modul sepenuhnya disebabkan masalah capaian internet. Bagi modul PJPK kami memang berfokuskan kepada psikomotor dan kognitif lah. Terutama memang berfokuskan lebih kepada kognitif sebab psikomotor memang ada yang budak boleh buat, ada yang dia tak boleh buat kan. Jadi di dalam modul itu kami akan tulis arahan yang jelas dan murid akan merujuk buku teks PJPK yang sedia ada lah. Dan berdasarkan latihan ataupun berdasarkan nota dalam buku teks tersebut, guru akan menyediakan soalan yang pelbagai aras lah. Aras rendah dan aras tinggi untuk mengukur ataupun untuk pelaksanaan PBD. Okey, ada soalan? Okey, so modul tu adalah modul tu berdasarkan soalan aras tinggi dan juga aras rendah, dan untuk pengetahuan semua tak semua kandungan modul itu mengandungi soalan aras tinggi ke. Dia soalan-soalan yang
soalan yang aras apa? Berbagai aras yang boleh dijawab oleh murid lah. Betul. So bagaimana dengan penyemakan modul dan juga penghantaran? Adakah pelajar dapat katalah pondok pula pengawal keselamatan itu kan dia dah hantar kepada rumah panjang dan kutip. So bagaimana dari penghantaran? Ada tak pelajar-pelajar yang lambat menghantar, tak buat kerja? Okey, sila kongsikan Cikgu Sabit. Okey, dari segi penerimaan ataupun pemulangan tugasan murid tu, saya rasa semua sekolah memang menghadapi masalah yang sama. Begitu juga dengan sekolah kurang murid ni. Memang ada murid yang tak buat langsung, ada yang buat, tapi bagi sekolah kami, kebanyakan mereka buat. Cuma ada murid yang ikut ibu bapa mereka bekerja di ladang, mereka akan menghantar lewat sikit mungkin. Mereka terima pada minggu ini, mereka akan hantar pada minggu hadapan. Jadi, kehadiran untuk SPDPR, kita kena key in pada setiap hari kan. Tetapi bagi sekolah kami akan key in pada hari Jumaat sebab boleh backward 5 hari kan. Jadi kami terpaksa buat murid yang lambat hantar tu memang tidak hadir PDPR lah. Tetapi untuk pelaksanaan PBD, catatan PBD, dia dinilai juga. Kita akan letak tarikh. Cuma kehadiran dia pada minggu ini dikira tidak hadir. Okey. Adakah menjawab soalan Cikgu Reza? Jadi apa lagi Cikgu? Kejap. Okey, Cikgu Sabit, bila kita sesi itu sebenarnya hari apa sebenarnya sesi itu yang kita buat sesi bersama sesi coaching tu? Baru semalam Cikgu. Itulah bila terlalu banyak perkara yang kita buat kan, sampai terlupa hari tahu tak? Ya, macam saya memang bersambung GM saya ni. Betul. Saya lagi lah malam berapa bulan? 19 kan? Aduh, hai. Tak apa. 19 hari bulan sesi coaching. Okey. Contohnya pada hari ini kan penerimaan kerja rumah kami untuk minggu ini kami terima pada hari ini. Jadi guru yang bertugas harian itu untuk hari Jumaat dia akan tengoklah untuk setiap sepatutnya kami hadir bukan semua hadir lah. Siapa yang dapat datang pada hari Jumaat tu untuk kutip kerja murid akan datang. Macam pada hari ini saya tak dapat hadir, jadi saya akan minta rakan cikgu saya yang berada di sekolah untuk tengok bagi subjek saya murid mana yang tak hantar kerja rumah dan murid mana yang hantar. Kami ada senarai semak itu. Oh, ada senarai semak siapa yang hantar dan siapa yang tak hantar lah maksudnya. Iya, betul. Okey. Sebab budak tak ramai, murid tak ramai, jadi senanglah untuk tengok. Betul juga kan. Okey. Rakan-rakan lain ada soalan tak? Asyik saya tanya saja ni. Saya pula yang banyak belajar. Mohon KP-KP yang lain tanya soalan.
Cikgu Sabit, kalau tak keberatan, saya kongsikan apa yang kita bincang semalam tu dengan dia orang ni. Ni, boleh. Boleh. Okey, saya tunjuk slide dulu ada soalan ke? Tak ada soalan cikgu, jelas. Oh, bagusnya. Okey, so saya nak kongsikan sedikit lah apa yang kami bincangkan sesi coaching antara saya dengan Cikgu Sabit pada semalam. Okey, ini sesi saya semalam lah bersama dengan Cikgu Sabit lah. Tengok tajuk pun dahsyat bimbingan bersama mentor. Okey. So antaranya ni adalah fokus bimbingan saya lah bersama dengan Cikgu Sabit. Okey, kalau cikgu tengok ni adalah modul-modul yang yang telah Cikgu Sabit kongsikan kepada saya. Okey, ni contoh RPH yang Cikgu Sabit gunakan. Ini adalah modul PJ ini modul PJ, komponen PJ. Okey, ni adalah contoh yang daripada buku teks. Ni soalan, contohnya soalan 1, 2 itu adalah soalan yang ada dalam buku teks, dan yang ketiga ni adalah soalan kebat lah. Berikan alasan kamu mengapa kabaran kita perlu condong ke kiri semasa berlari di silaku. Okey, dan ini adalah cara penyemakan. Tengok dia penyemakan, ada penyemakan. So itulah yang kita nak. Jangan kita bagi latihan, kita bagi modul tapi kita tak semak. So macam mana pelajar-pelajar kita tak tahu dia buat betul ke tidak kan? So ada di sini ada cemerlang. So pokoknya memberi semangat kepada pelajar lah, bahawa hasil kerjanya dinilai dan diberi perhatian oleh cikgu. Contohnya ni kan ada pembetulan. Okey, ini untuk fikir, komponen fikir. Ni okey, saya just go to sajalah. Keep it up, teruskan berusaha. So bagus. Kalau tengok soalan 3 dia kan, buah-buahan dan sayur-sayuran hijau membantu penghadaman dan fungsi organ. Berikan satu contoh sayur dan contoh buah, contoh sayur dan satu contoh buah. Dia tulis sayur. So maksudnya dia faham sayur, cuma dia tak nyatakan apakah jenis sayur. Okey. Sebab orang kita kan dia sayur tu sayur lah. Okey, ni refleksi. Okey, menguasai tak menguasai. Ni segak yang Cikgu Sabit tu maklumkan tadi, kongsikan tadi. Okey. Yang ni yang dikongsikan. Ni adalah contoh intervensi tu. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok macam mana cara dia kan, dan sebenarnya program ni baru je berlangsung contohnya bermula 16 Ogos hingga 14 September. So maksudnya selama 30 hari program ni. So kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat pun boleh, tak ada masalah, tak payahlah panjang sangat kan. Nak buat sepanjang tahun tu agak mencabar juga kan. Yang penting ada result ni. Okey. Ni ni contoh-contoh grafik. Okey. Melaksanakan. Ni adalah contoh-contoh yang kita bincangkan lah. So macam mana? Hebat tak hebat? Dapat idea macam mana nak buat? Kan? Kalau sekolah kecil dapat buat, takkan kita di sekolah bandar yang ada akses dengan internet kita tak dapat buat kan? So itu sebagai satu cabaran untuk kita lah di sekolah di bandar yang ada kemudahan yang kira baik lah, kemudahan yang agak baik. Kita ada kemudahan yang agak baik untuk kita laksanakan. Cuma sekarang nak saja kita nak buat ke tidak, macam tu. Okey. Seterusnya kita balik kepada sekolah menengah lah. Okey, Cikgu Sabit, terima kasih atas konten yang sangat bagus, sangat informatif, dan memberikan sekurang-kurangnya perkongsian ini dapat memberikan idea kepada rakan-rakan kita yang lain lah. Okey, seterusnya kita persilakan Cikgu Chang daripada SMK Chonghua Miri untuk membuat perkongsian. Okey, Cikgu Chang macam mana? Teruskan Cikgu Chang.
Ya, selamat petang Cikgu Riza. Okey, selamat petang. Terima kasih. Ya, saya sempat simpan beberapa slide lah untuk tunjukkan. Wah, hebat betul Cikgu Chang Ini hasil-hasil, nanti saya tunjukkan ya Cikgu. Nak share sekarang ke nanti? Saya lah sebab dia dalam gambar ya. Okey, kejap saya off dulu. Okey, silakan Cikgu Chang. Ya, selamat petang Cikgu Liza dan juga rakan-rakan KP ya. Boleh dengar suara saya dengan jelas dengan slide saya? Boleh, sangat jelas. Okey. Ya, thank you Cikgu. Okey, untuk program kecergasan ya, ini ada perkongsian lah aktiviti kecergasan yang panitia SNK Chonghua telah lakukan. Okey, ini adalah pelaksanaan secara maya yang seperti yang kita tahu lah sebab dalam pandemik sekarang kan semua murid belajar secara PPPR. Jadi ini adalah contoh aktiviti ya, yang aktiviti kecergasan yang dapat dilakukan lah. Jadi pelaksanaan dia adalah secara maya, okay, melalui Google Classroom dan juga WhatsApp lah. So ini adalah gambar-gambar ya, hasil pelakuan ya, yang dilakukan oleh murid-murid lah. Jadi tempoh pelaksanaan dia adalah dalam 1 bulan lah, dari Mac hingga April dan melibatkan semua tingkatan lah. Jadi biasanya kita akan, cikgu-cikgu akan outloadkan lah tugasan ke Google Classroom atau ke WhatsApp group lah, dan murid-murid boleh turn in hasil projek mereka melalui Google Classroom atau secara WhatsApp lah. Okay. Dan biasanya komponen-komponen kecergasan fizikal ini kita adalah ikutlah sukatan dalam kecergasan fizikal lah. Kita boleh meminta murid-murid melakukan capacity aerobik atau secara daya tahan otot, kekuatan otot lah, yang semua aktiviti yang berkaitan dengan kecergasan fizikal. Okay. Ini adalah salah satulah program kecergasan fizikal yang dilaksanakan. Yang seterusnya yang saya nak kongsikan untuk ini adalah pada baru-baru saja program ini. Jadi kalau kita nampaknya murid-murid suka cabaran ya. Kalau kita setakat menyuruh mereka hantar secara video, dia tidak mencabarlah. Mereka suka kompetitif dan juga motivasi lah untuk mengalahkan mereka menyertai aktiviti ini. Jadi sekolah kita dia come out with Carnival Sukamaya inilah. Jadi pelbagai jenis program aktiviti kecergasan dimasukkan dalam Carnival Sukamaya ini. Jadi baru-baru dilangsungkan pada 9 hingga 13 Ogos inilah. Okay, saya akan kongsikan ya cikgu. So kita tahulah tujuan dia adalah untuk menggalakkan lah murid-murid supaya lebih aktif lah semasa mereka berada di rumah. Okay, sebenarnya Carnival Sukan ini sebelum pandemik memang SNK Chonghua Miri adakan sekolah Carnival Sukan lah, berbagai jenis aktiviti permainan dianjurkan di antara rumah sukan. Jadi memandangkan pandemik ya, jadi kita tak dapat lakukan aktiviti secara bersemuka. Jadi kita come up with idea Carnival Sukan secara maya inilah. Di pertandingan ini adalah antara rumah sukan. Okay, so inilah beberapa jenis aktiviti yang sempatlah dianjurkan. So ada secara keseluruhan dia ada 5 aktiviti, okay, yang melibatkan penghasilan video lah. Okay, murid-murid boleh hasilkan video dalam tempoh 1 minit. Aktiviti yang pertama adalah menimbang. Okay, ini adalah dalam permainan lah, menimbang bola sepak, okay, pingpong, bola tampar atau badminton. Okay. Yang kedua, aktiviti kedua adalah basketball dribble lah. Okay. Jadi untuk pelajar ya yang tidak ada peralatan, jadi kita come out dengan aktiviti yang tanpa peralatan lah. Okay, di sini ada plank challenge atau skipping, okay, quadrant jump atau sit out challenge lah.
So ini adalah aktiviti yang perlu bertanding lah di antara rumah sukan. Okay, supaya dia nampaknya lebih mencabarlah dan memotivasikan murid-murid untuk mengetahui lah. So saya akan terangkan satu persatu cikgu. Sorry ya ambil masa cikgu. Ini contoh dia lah. Okay, rakaman video seminit. Okay, para pelajar boleh gunakan bola sepak atau pingpong, okay, atau bola tampar lah, atau badminton lah, seperti kita boleh lihat di sini lah. Jadi kita bagi arahan di sini ya. Di sini ada dua bahasa Cina supaya memudahkan lah. Okay, pelajar yang tidak faham bahasa Melayu dengan sepenuhnya. So penjelasan boleh di dalam bahasa Cina. Okay. Aktiviti yang seterusnya, ini basketball dribble lah. So murid-murid perlu rakamkan video ya dalam tempoh 1 minit lah. Berapa kali beliau boleh melantungkan bola tersebut lah. Okay. Ini dia, kalau murid-murid yang tidak ada peralatan, jadi kita boleh galakkan mereka lakukan plan challenge ini lah. Okay. Dalam plan challenge ini, dia boleh mengikutlah berbagai variasi di sini lah. Kita letak 1, 2, 3 variasi dan dia boleh pilih lah ikut kesesuaian badan dia lah. Okay. Berapa lama dia boleh menahan, okay, melakukan plank challenge inilah. Okay. So seterusnya ini dia skipping. So skipping di sini ada 2 variasi di sini. Kalau murid-murid yang ada skipping rope tu dia boleh lakukan skipping. Kalau murid-murid yang tanpa skipping rope tu dia boleh lakukan cordon jump lah. Okay, dia cuma perlu tandakan X di atas lantai. Dia akan lompat lah mengikut urutan 1 ke 2, 2 ke 3 dan ke 4. Okay, dalam tempoh 1 minit. Berapa kali ulangan dia mampu untuk lakukan. Okay. So aktiviti yang terakhir adalah sit out challenge lah. Okay. So sit out ini dalam 1 minit berapa kali dia boleh lakukan. Okay. Jadi murid-murid ya, dia akan lakukan ikut ni lah variasi yang kita dah tentukan di sini lah. So tanpa, dia bukan ringkut to be lah, kita lakukan sit up lah. Okay, dan aktiviti ini adalah secara pertandingan lah antara rumah sukan. Jadi murid-murid dikehendaki uploadkan video mereka dalam Google Link yang disediakan. Okay, itu saja perkongsian saya, cikgu. Terima kasih Cikgu Chang. Satu perkongsian yang sangat menarik. Okey, yang okey. Rakan-rakan lain ada soalan? Saya ada satu pertanyaan. Silakan Cikgu. Contohnya untuk aktiviti menimang tadi kan. Variety yang diberi itu ada pelbagai, ada 4 jenis, contohnya menimang pingpong ataupun bola sepak. Jadi apabila cikgu nak nak menilai, adakah penilaian tu berdasarkan jenis? Maksud saya yang pingpong tu kita pertandingkan dalam kategori pingpong sajalah kan? Macam tu ya. Yes, murid-murid boleh pilih salah satu. Oh, okey. Jadi kalau yang pilih pingpong tu maksudnya dia akan bertanding antara yang ambil bahagian dalam pingpong sajalah. Macam tu Kita tak ada had, pihak sekolah tidak menghadkan. Kita cuma hadkan sekurang-kurangnya satu aktiviti. Jadi murid-murid dia diberi kebebasan kalau dia nak ikut semua aktiviti pun boleh. Tapi sekurang-kurangnya satu. Oh, okey. Faham. Okey, terima kasih. Okey, rakan-rakan lain macam mana? Ada soalan? Mungkin Cikgu Surya boleh kongsi sedikit. Dia merupakan panitia Chonghua. Okay, thank you Chang, thank you Cikgu Reza. Okay, saya sambung sedikit apa yang dikongsikan oleh Cikgu Chang tadi. Okay, tadi kita nampak ada beberapa aktiviti. Memang kita mempertandingkan aktiviti itu berdasarkan jenis-jenisnya. Ada banyak tadi kan. Kami dapat penyertaan kami untuk aktiviti Karnival Sukan ini ada dalam 700
lebih. Okey, maksudnya pelajar kami sangat suka sebab kami setiap hari dalam seminggu itu sepanjang karnival itu kami memang menunjukkan pengumpulan mata sebab pertandingan ini bukan sahaja untuk rumah sukan sebenarnya, antara kelas, antara kelab dan persatuan. So dia akan menggalakkan pelajar untuk terus bersemangat, untuk cergas melakukan aktiviti dalam semua yang ada dalam aktiviti itu adalah kecergasan fizikal. So kami juga boleh menilai pelajar untuk PBD mereka melalui aktiviti-aktiviti ini. Sebab didapati ada pelajar yang jarang sangat masuk dalam kelas Google Meet. Tapi untuk aktiviti ini mereka suka, mereka menghantar penyertaan. So aktiviti ini memang sangat memberi semangat lah, kita boleh melihat kecergasan pelajar itu. Okay, thank you, itu sahaja dari saya. Okey, terima kasih Cikgu Suryu. Cikgu Suryu juga banyak membantu saya pada tahun lepas dalam Carnival Sega. Terima kasih Cikgu. Okey, so maksudnya ia adalah konsep pertandingan, maksudnya dan penyertaan pun sangat baik daripada pelajar kan. Maksudnya pelajar kita ni memang sentiasa ingin bersaing. So that's why kita perlu sediakan platform kepada pelajar kita dalam memastikan pelajar-pelajar kita ni sihat, cergas dan cerdas. Okey, so apa yang telah dilakukan, dilaksanakan oleh SMK Chong ini adalah satu kaedah yang sangat baik. Di samping kita melaksanakan pertandingan untuk memastikan persaingan di antara pelajar itu secara tidak langsung, kecergasan pelajar-pelajar kita juga dapat ditingkatkan. Okey, jadi ini akan memberikan satu wang kepada pelajar kita untuk menyertai setiap aktiviti yang kita sekolah telah laksanakan. Jadi sebab tu kita perlu cari jalan apakah kaedah yang sesuai yang kita laksanakan, memastikan pelajar-pelajar kita ini sentiasa aktif, sentiasa cergas. Okey, sebenarnya banyak cara, cuma kita kena sesuaikan dengan persekitaran yang ada di sekolah kita. Okey, mungkin aktiviti Cikgu Sabit, apa yang dilaksanakan Cikgu Sabit tidak sesuai di sekolah kita. Mungkin yang sesuai adalah aktiviti yang telah dilaksanakan oleh Cikgu Chang. So kita gunakan. So sebenarnya kan dalam hidup kita ni kan, cara untuk kita meningkatkan kemahiran kita, pengetahuan kita, salah satunya adalah melalui tiruwasi. Okey, maksudnya kita meniru apa yang orang buat. Kita tiru dan kita sesuaikan mengikut keadaan kita. Itu adalah langkah yang paling senang untuk kita laksanakan apa-apa aktiviti. Okey, kita sesuaikan. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, Cikgu Chang, Cikgu Sabit takkan marah bila tuan-tuan dan puan-puan copy apa yang telah dilaksanakan oleh Cikgu Chang dan juga Cikgu Sabit. Boleh gunakan, dan kalau nak buat penambahbaikan ataupun nak buat pengurangan, terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, mungkin katalah macam pertandingan Cikgu Carnival Sukan yang telah dilaksanakan oleh SMK Chong Hua, Cikgu Chang dan juga Cikgu Suryu. Okey, mungkin dia banyak aktiviti, ada 5 aktiviti. Mungkin cikgu boleh ambil 1 aktiviti, boleh mungkin ambil 2 aktiviti, 3 aktiviti. So sekurang-kurangnya di sekolah kita ada program intervensi dulu. Jangan kosong lah kata orang kan. Sepanjang tahun kan, sepanjang tahun tu tidak ada satu pun program. Mentang-mentang lah COVID, so program kita pun kena COVID juga kan. Jadi kita tak nak macam tu lah. So bila saya bawakan 2 case study ini, sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan dapat belajar sesuatu. Rupanya ada cara untuk kita nak melaksanakan program intervensi kan. Dan selepas ni jangan malu-malu tanya,
cuba tanya, cuba kontak dengan Cikgu Chang, cuba kontak dengan Cikgu Suryu, cuba kontak dengan Cikgu Sabit. Bagaimana dari segi pelaksanaan secara detailnya. Jangan malu. Kita berkolaborasi, okey? Kita saling bantu membantu antara satu sama lain. Okey? Sebab dalam menuntut ilmu ni kita tidak perlu lokek. Kita tak perlu lokek. Sebab ilmu ni semakin banyak kita kongsi, semakin banyak juga kita akan dapat. Okey? So jangan malu. Mungkin ada di antara rakan-rakan di sini pun ada yang melaksanakan intervensi tu. Cuma di luar pengetahuan saya. Mungkin kalau ada, mungkin boleh kongsikan juga lah. Kalau macam rakan-rakan lain, sekolah-sekolah lain ada kan, boleh kongsikan sekarang. Tidak ada masalah. Sekurang-kurangnya apa yang kita buat tu okey, telah rakan-rakan kita maklum, okey sekolahnya ada buat ni. So kita boleh bekerjasama di antara satu sama lain, tidak ada masalah. Okey, jangan takut untuk kita berkongsi. Kita tak perlu tunggu diri kita hebat baru kita nak buat perkongsian. Kalau nak tunggu diri kita ni hebat baru nak buat perkongsian, sampai bila? 10 tahun akan datang pun belum tentu kita ni akan jadi hebat, kecuali kita dah plan. Okey, untuk tahun ni apa kita nak capai, tahun depan apa kita nak capai, 5 tahun akan datang apa kita nak capai. Yang tu barulah kita akan menjadi orang hebat. Kalau kita hidup sekadar hidup, macam ni je lah nasib kita. Sebab tu dalam hidup ni kita perlu ada perancangan. Macam kita nak upgrade diri kita kan, katalah tahun depan saya nak dapat nak bentangkan 2 paper di Kolokvium Antarabangsa. So kita kena plan dari sekarang. Okey, 2 tahun, 5 tahun akan datang lagi, saya mesti capai grade ni. Okey. So 6 tahun akan datang lagi, saya nak capai go cemerlang 5-2, katalah macam tu. So kita ada matlamat, kita ada hala tuju. Barulah hidup kita ni seorang dia tak statik. Sebab kalau hidup kita ni statik, dia sangat boring. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia suka berpindah daripada sekolah A dia akan pindah sekolah B kepada sekolah C, sebab apa yang dibuat tu dah menjadi rutin. Okey, bila dah menjadi rutin dia tidak ada peningkatan, so dia statik. So tiba masanya untuk kita berpindah, untuk kita mendapatkan environment baru, semangat baru, persekitaran baru kan, untuk kita lebih ke depan. So tu caranya lah. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Ya, saya nak kongsi. Cikgu Syariz, saya juga di sini kita juga bersama-sama dengan Cikgu Syariza sebenarnya. Cikgu Syariza ada apa-apa nak tambahan ataupun maklumat tambahan untuk kongsikan kepada yang lain, mungkin dari Segat ke macam mana? Terima kasih Cikgu Zainuddin. Minta maaf tak dapat pakai MOI. It's okay, never mind. Okay. Terima kasih Cikgu Suryu dan Cikgu Chang. Terima kasih rakan seperjuangan dahulu. Dahulu Ya, dahulu rakan seperjuangan. Okey. Tapi baru 1 minggu lah. 1 minggu baru. Okey. Berkaitan dengan untuk Sega. Okey, saya untuk makluman kita semualah dalam ini, saya baru dapat berita sedikit lah. Cuma saya boleh katakan untuk Sega, kita masih guna pakai lagi surat yang dahulu yang telah dikeluarkan, tetapi kita juga terikat dengan tidak boleh turun ke sekolah kan, PKP kita ni kan, isu pandemik ni. So tunggu arahan yang akan datang. Kita tunggu arahan sama ada kita akan teruskan ataupun tidak. Cuma boleh dicakap sini, kita tunggu sahajalah dari pihak atasan lah bagaimana kita nak uruskan Sega ni. Okey, itu untuk Sega. So untuk kita maintain tadi, saya setuju juga dengan kata Cikgu Zainuddin, buatlah aktiviti kecergasan untuk murid-murid anda lah. Apa-apa program pun tak kisah sebenarnya. Macam ada sekolah Cunghua dia memang buat begitulah. Kalau sekolah lain ada idea, ada juga seperti saya ada tengok juga sekolah SK Senadin dalam pembikinan juga
dalam pemikiran untuk buat karnival sukan juga seperti itu. Saya tengok pun sangat menarik juga, lebih kurang konsep seperti Chonghua. Tapi hakikatnya kita fikir satu je untuk kecergasan murid-murid juga. Seperti yang kita ketahui, budak ni minat challenge kan. So kita boleh bagi apa-apalah, yang penting budak sihat. Tak semestinya kita kena buat terikat dengan silibus kita, tapi kita tukar sahaja bentuk cara penyampaian kita tu supaya menarik budak kita. Tapi kita boleh selit juga seperti yang Cikgu Suryo kata tadi. Kita boleh bagi markah TED juga di samping itu, hadiah pun dapat supaya menarik saja tu penyertaan pelajar tersebut. Yang lain tidak adalah, kalau boleh sekolah lain pun bolehlah sama-sama kongsi jugalah. Apa-apa boleh tanya, betul kata Cikgu Reza tadi, apa-apa tanya sahaja dengan siapa-siapa. Dengan Cikgu Chang ke, Cikgu Suryo ke, Cikgu Rezanuddin ke SIC, kita ada siapa-siapa sekolah dalam diri ni, tanya, tukar-tukar. Tak apa, kita tiru tak apa. Yang penting sama-sama untuk kita juga. Tak ada orang lain juga, kita sama-sama. Itu sajalah daripada saya. Masih. Okey, sama-sama Cikgu Sarizal. Terima kasih banyak Cikgu Sarizal lah yang banyak membantu saya sebenarnya dari segi pelaksanaan SEGAK dan juga PJBK-nya. Sebab saya pun dengan Cikgu Sarizal ni dipertemukan semasa di Sibu Ya, di Sibu. Di Sibu semasa seminar SEGAK di Kingwood. Saya ingatkan Cikgu Sarizal ni mula-mula kan saya ingatkan orang JBN. Rupa-rupanya SMK Chonghua. Sebab masa tu Cikgu Sarizal bukan seorang pembentang untuk PAT semasa seminar SEGAK. Okay, dan Cikgu Sarizal pun telah kongsikan kepada kita pada program Pro 3P siri pertama hari itu kan bersama Cikgu Sifwandi. Dan sebenarnya SMK Chonghua pun ada lagi satu projek yang sangat bagus. Nanti kita panggil lah untuk buat perkongsian semasa sesi PAP nanti. So kita akan ada program Pro 3P siri 2 di mana program tu saya akan blast di dalam YouTube dan kita angkat dia sebagai satu program di untuk secara peringkat negeri lah nanti dan kita akan panggil beberapa orang KP di sekolah untuk membuat perkongsian nantinya. Okey, yang seterusnya adalah berkaitan dengan perkara ni lah. Okey, so maksudnya kita untuk menambahbaikan kita perlu melihat balik segala perancangan kita perlu lihat balik data-data kita sama ada data-data kita dari segi PBB untuk PJBK, data-data daripada SKPMG itu standard 3 So dalam standard 3 untuk semua KP penting kena lihat, kena rancang perbelanjaan, apakah program yang telah dirancang atau dilaksanakan ke belum. Okey. Dan program-program kepada murid, program-program kepada guru kan. Kita sekarang ni dah masuk ke semester kedua. So of course perlu ada program-program yang perlu kita jalankan. Dan kita perlu lihat kepada isu tu perlu diselesaikan melalui PLC ke, ataupun kalau tak dapat diselesaikan melalui PLC, mungkin kita boleh angkat menjadi dialog prestasi di tingkat sekolah. Okey, jom kita lihat balik kepada program-program intervensi kita macam tadi kan, SMK Chonghua dan Cikgu Sabit pun telah buat perkongsian yang sangat baik kan. Mungkin selepas ni bolehlah belajar dan bertanya kepada rakan-rakan kita dan macam SK Nadine kan, satu program yang sangat bagus dan dalam proses pembikinan dan kita akan minta kongsikan nanti jugalah. Dan kajian impak of course lah kita perlu perlu kaji balik untuk kita tambah baik. Dan kalau tuan-tuan mahir berkaitan dengan OPPM, boleh gunakan OPPM sebagai OPPM ni sebenarnya alat pemantauan untuk supaya proses kerja tu kita tu berjalan dengan lancar. Okey. Ada soalan tu? Okey. Okey, semoga Cikgu Sarisa ke JPN. InsyaAllah kita doakan Okey. Okey, yang seterusnya adalah berkaitan dengan perkara ni lah. Okey, saya nak kongsikan, saya pun telah blast dalam kita punya program dalam group lah. Okey. So untuk esok hari kita ada satu webinar PJBK Okey, program ni sebenarnya anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak bersama dengan Jawatan Kuasa SIC Kelas Sains Sosial
Sarawak. So saya merupakan salah seorang daripada ahli jawatan kuasa sains sosial negeri Sarawak untuk negeri. So saya berperanan sebagai technical lah sebenarnya. Saya yang pancarkan Google Meet itu kepada YouTube, menggunakan pelantar channel My PPD Miri TV. Disebabkan di peringkat JPN belum ada satu platform itu belum ada channel untuk JPNS. Jadi mereka menggunakan channel kita lah, PPD Miri, untuk kita pancarkan kepada umum. Dan pada dan di samping itu juga saya juga dijemput untuk menjadi panel di mana saya diminta membuat perkongsian tentang bimbingan PAJSK SEGA, fokus kepada SEGA, dan satu penghormatan lah bagi saya. Dan so that's why saya nak dapatkan maklumat daripada tuan-tuan dan puan-puan supaya at least saya boleh kongsikan dalam sesi esok, sebab kita perlu highlight, kita perlu highlight apa yang kita telah buat di daerah kita. Bukan kita nak menunjuk, bukan kita nak membangga diri, tapi kita nak umum tahu bahawa di Miri kita ada satu program yang sangat baik yang kita boleh kongsikan kepada negeri lain, kita boleh kongsikan kepada daerah lain. Even semua orang di Malaysia ni boleh tahu, di Miri ada satu program yang sangat bagus yang boleh digunakan. So bila program tu di copy lah, kita di copy. Jadi secara tidak langsung kita mendapat manfaat lah. Sebab bila program kita tu diikut dan mendapat manfaat pada orang lain, maksudnya kita dah menyebarkan kebaikan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi kebaikan kepada orang lain. So kita nak macam tu, kita nak sebarkan kebaikan tu kepada orang lain. Jadi sebab tu dalam sesi ini saya akan highlightkan jugalah apa yang saya buat dan apakah yang berlaku dalam PPD Miri, saya akan kongsikan nanti. Kalau di sini sebenarnya kalau ikutkan ni adalah panel yang kira banyak juga lah sebenarnya. Saya pun di masa 20 minit ke 30 minit, tak tahulah saya dapat kongsikan ke tidak. Sebab banyak benda saya nak kongsikan sebenarnya. Dan kalau kita tengok ni kan, kelas point PD pemudah cara PDBR, PJBK, so sangat menarik lah. Sebab 2 hari ke 3 hari lepas kami Jawatan Kuasa Sains Sosial Negeri Sarawak mengadakan webinar civic 2 hari lepas tak silap saya, dan mendapat 23,000 tontonan pada ketika itulah 2 hari lepas tu. So sangat mendapat sambutan lah. Kali ini kita bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan di bahagian jawatan kuasa tu ada kami Jawatan Kuasa Sains Sosial Negeri Sarawak, dan juga bersama pegawai-pegawai PPW Kuala Lumpur. Pegawai JPW Kuala Lumpur. So saya mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk mengikuti sesi ini esok lah. Kita ada sediakan satu kira macam special gift lah, iaitu digital sijil. Itu sajalah yang kita mampu berikan. So jumpa anda esok lah. Dan yang terakhir, inilah yang saya nak kongsikan. Seorang tokoh yang sangat disegani, masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Mahatma Gandhi, seorang tokoh yang sangat disegani lah. So ingatlah apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya adalah akan menentukan masa depan kita. Anak didik yang kita didik, yang kita ajar hari ini akan menentukan negara kita pada masa akan datang. Jika acuan yang kita berikan tu baik, maka baiklah pada masa akan datang. So sama-samalah kita memberikan yang terbaik buat pelajar-pelajar kita. Semoga
ilmu yang kita curahkan dapat digunakan oleh pelajar-pelajar kita pada masa akan datang. Sebab apa yang saya harapkan, kita bila kita mendidik anak-anak didik kita, pelajar-pelajar kita, saya tak nak kita mendidik hanya akademik semata-mata, tapi didiklah juga dari segi akhlak, dari segi sosial, dari segi moral. Sebab itulah yang akan menentukan di mana pelajar kita berada. Okey, kalau akademik bagus, akhlak tak bagus, tak ada guna juga. Yang kita mahu adalah kedua-duanya seimbang. Akhlak bagus, akademik bagus, itu adalah yang paling cantik, paling indah. Okey. So bagi saya itu sahaja untuk saya cuma saya nak lupa kongsikan kehadiran ya. Okey, kehadiran hari ini ya. Nanti marah pula. Okey. So untuk kehadiran hari ini saya nak kongsikan lah. Okey, kalau ada apa-apa feedback boleh bagi maklumat kepada saya lah. Okey, mungkin yang dah lihat dulu tu mungkin tak apalah kehadirannya. Okey. Okey, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih lah kepada tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang saya hormati sekalian. InsyaAllah selepas ni saya dengan tim akan cuba berbincang lah apakah keperluan yang boleh kami berikan, apakah perkhidmatan, apakah bantuan yang kami boleh berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam memastikan PJPK ini dapat dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin. So jika tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa keraguan, masalah pun boleh rujuk kepada kami. Kalau tak rujuk kepada saya, mungkin rujuk kepada Cikgu Syarizal ataupun boleh rujuk kepada KP-KP yang lain. Kita sama-sama sebab kita sama-sama nak membangunkan daerah kita supaya bukan saja kita cemerlang dalam cemerlang dari segi akademik, kita juga nak cemerlang dari segi akhlak dan sosial. Okey, itu saja daripada saya. Kalau ada apa-apa soalan? Okey, itu saja daripada saya. Kita habis pada hari ini 49 minit. Okeylah, awal sikitlah daripada masa yang telah ditetapkan. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi esok jika ada kesempatan, dan apa-apa kita boleh boleh tanyakan dalam grup kita. Kita ada dalam grup, kita ada. Okey, Cikgu Zulkarnain, terima kasih. Okey, terima kasih semua, terima kasih. Kita jumpa lagi. Terima kasih semua, sama-sama. Terima kasih semua. Okey, sama-sama. Rizal, tinggal last kelab. Tinggal apa? Tunggu untuk kita berdoa. Okey, boleh, tak ada masalah. Esok itu boleh dengar lepas masa itu ke? Mesti ikut syarat. Tak ada, bergantung kepada untuk untuk nak dapatkan digital sijil, tuan-tuan dan puan-puan kena ikut secara live lah. Tapi kalau tak nak digital sijil tu, boleh je tengok pada bila-bila masa. Dia masih ada dalam channel YouTube PDMili tu. Tak ada masalah, kita santai-santai je esok ya. Okey, terima kasih Encik Rizal untuk perkongsian dan pencerahan serta cadangan yang baik. Thank you. Sama-sama. Kami sedih tak ada guru besar. Tak apa, nanti akan ada yang menggantikan lah. So sementara tu bolehlah rujuk kepada kami jika ada apa-apa masalah. Ya, thank you. Okey, sama-sama. Cikgu Riza. Ya, Cikgu Chang. Cikgu Chang. Terima kasih Cikgu Chang. Sangat sporting Sangat sporting. Walaupun diminta hari ni boleh buat slide juga. Ya, Cikgu, link itu macam need permission untuk buka ya. Oh ya kak. Nanti Cikgu boleh share ke dekat Telegram. Okey, nanti saya share dalam grup lah, senang. Ya, terima kasih Cikgu. Saya isi boleh Cikgu Chang. Saya isi boleh. Okay. Oh, dah 29 orang respon ni. Alright, saya cuba lagi. Thank you. Mungkin guna MOE, try guna MOE. Oh ya, mungkin saya tak.
Okey, mungkin saya tak. Saya tak set. Okay, Zul. Halo? Ya. Ni tanya pasal ni, kalau PKP tu macam mana? Apa PKP? Dia penolong ketua panitia, dia nak isi yang mana tu? Pendengar rendah ke? Penolong ketua panitia. Ada penolong ke? Tadi Okey, saya dengar penolong sekali. Masuk. Okey. Jap. Okey, Kalau tak saya suruh dia respon kemudian lah. macam ni je. Saya tambah lagi satu lah. Okey. Thank you. Apa nama? Penolong ketua panitia. Penolong ketua. Okey, ada penolong juga. Saya tak perasan pula. Jadi sebab disuruh oleh ni, kita punya fikir untuk masuk sekali. Okey. Saya dah tambah dulu. Okey, thank you. Okey.